Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Alia Ramadhani binti Muhammad Zuki daripada kelas PT1S101. Saya akan membentangkan tentang metodologi Al-Quran dalam penerapan akidah untuk memantapkan dan mengukuhkan keimanan seseorang Muslim. Al-Quran diturunkan sebagai panduan utama kepada semua umat Islam bertujuan untuk mengukuhkan dan memantapkan ketakwaan umat Islam melalui ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Ajaran ini menjadi sumber utama yang melengkapi kehidupan manusia sama ada secara zahir maupun batin. Antara metodologi Al-Quran yang dapat dirungkaikan adalah penggunaan bahasa yang indah dan menyentuh hati dan bukti-bukti yang kukuh yang membawa manusia untuk merenung dan mendalami Al-Quran dengan lebih terperinci. Pada kali ini, saya akan menerangkan tentang 3 metodologi Al-Quran yang utama. Yang pertama, membebaskan akal daripada paksaan dan taklid. Yang kedua, menggunakan akal untuk berfikir dan menganalisis menerusi alam nyata. Dan yang ketiga, membentangkan akidah yang benar dan mengisbatkan kebenarannya. Saya mulakan dengan metodologi Al-Quran yang pertama, iaitu membebaskan akal dari paksaan dan taklid. Kita pergi kepada kedudukan akal di dalam Islam. Jadi, di dalam Islam, kedudukan akal dalam diri manusia ini diberi keistimewaan dan darjat yang tinggi. Menurut Imam Al-Ghazali, akal adalah tempat atau bekas untuk manusia memperkembangkan ilmu. Jadi, perkara ini bertepatan dengan anjuran Islam kepada setiap individu, terutamanya umat Islam, untuk sentiasa menuntut ilmu dan belajar sepanjang hidup mereka. Firman Allah di dalam surah An-Nahl ayat ke-43 yang berbunyi, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalin nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Yang bermaksud, dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul sebelummu wahai Muhammad melainkan dari kalangan orang-orang lelaki yang kami wahyukan kepada mereka. Oleh itu, bertanyalah kamu, wahai golongan yang musyrik, kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahuinya. Jadi, firman Allah ini menjelaskan bahawa kepada orang-orang musyrik ini, sekiranya kamu tidak mengetahui sesuatu ilmu itu, maka tanyalah kepada rasul-rasul Allah ini yang telah diutuskan, yang mana ilmunya ataupun pengetahuannya lebih tinggi berbanding orang-orang musyrik ini. Kita pergi kepada definisi taklid. Taklid daripada segi bahasa ialah meletakkan sesuatu di leher yang melingkunginya. Manakala taklid daripada segi istilah, menurut Al-Amidi, ialah satu istilah kepada seseorang yang mengamalkan sesuatu berdasarkan pendapat dan pandangan orang lain tanpa mengetahui hujah terhadap amalan tersebut. Yang mana orang yang menjalankan taklid ataupun orang yang berpegang kepada pendapat orang lain ini kita namakan sebagai muqallid. Manakala orang yang mengeluarkan pendapat dan pandangan adalah mujtahid. Jadi kesimpulannya, muqallid berpegang kepada hujah yang dikeluarkan oleh mujtahid. Kita pergi kepada kedudukan iman bagi orang yang bertaklid. Untuk hal ini, para ulama ini berbeza pendapat berkenaan dengan kedudukan iman bagi orang yang bertaklid. Jadi terdapat 6 pandangan yang utama. Pandangan yang pertama mengatakan sah iman seseorang itu sekiranya dia bertaklid dengan Al-Quran dan As-Sunnah semata-mata kerana mengikut yang qat'i. Yang qat'i ini adalah dalil yang telah diputuskan kesahihannya. Okay, jika tidak, maka tidak sahlah imannya kerana mengikut perkara yang jauh daripada keselamatan. Pendapat yang kedua pula, mencukupi dengan hanya bertaklid kerana mengkaji itu sekadar syarat kesempurnaan. Orang yang tidak mengkaji adalah orang yang meninggalkan perkara yang utama. Pendapat yang ketiga, iman orang yang bertaklid ini sah dan diharamkan untuknya mengkaji kerana terkandung pencampuran falsafah. Yang mana pendapat yang ketiga ini mengatakan bahawa orang yang bertaklid ini iman dia adalah sah. Tetapi diharapkan sekiranya dia mengkaji sesuatu itu kerana takut berlakunya pendapat yang salah dan ataupun lari dengan panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita pergi kepada pendapat yang keempat, iaitu tidak sah taklid kerana tidak mencukupi dengan bertaklid. Orang yang bertaklid dalam akidah dikira kafir. Yang mana pendapat keempat ini menerangkan bahawa tidak cukup iman seseorang itu dengan hanya bertaklid. Dan orang yang bertaklid berkaitan dengan perihal akidah ini akan dikategorikan sebagai orang kafir. Dan pendapat yang kelima,
Mencukupi dengan hanya bertaklid tetapi berdosa. Tidak kira seseorang itu mempunyai kemampuan untuk mengkaji atau tidak, yang mana cukup iman dia sekiranya dia bertaklid tetapi mendapat dosa. Dan dosa ini tidak kiralah sama ada dia mempunyai kemampuan untuk melakukan kajian ataupun tidak, tetap berdosa hukumnya. Dan pendapat yang keenam, yang terakhir sekali, berkata mencukupi dengan bertaklid tetapi berdosa jika seseorang itu mempunyai kemampuan untuk bertaklid. Jika tiada kemampuan maka tidak berdosa. Jadi pendapat keenam ini berbeza dengan pendapat kelima yang mana mengatakan bahawa jika seseorang itu mempunyai kemampuan sahaja dia akan berdosa. Jika tidak mempunyai kemampuan maka tidak berdosa. Baiklah, kita pergi kepada metodologi yang kedua, iaitu menggunakan akal untuk berfikir dan menganalisis menerusi alam nyata. Jadi, Al-Quran ini dia menyeru kepada semua umat Islam untuk menggunakan akal dengan sebaik-baiknya dalam berfikir dan menganalisis alam nyata yang berkaitan dengan akidah. Jadi di sini maksudnya kita hendaklah merenung alam sekitar kita untuk meningkatkan akidah kita. Setiap perkara yang terjadi dekat alam semesta ini akan dibuktikan dengan hujah dan dalil yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi, terdapat dua pendekatan Al-Quran, iaitu yang pertama, pengamatan mendalam terhadap masnuat alam dengan segala isinya. Dan yang kedua, melalui wahyu atau perhabaran langsung daripada pencipta, iaitu Allah itu sendiri. Jadi, saya datangkan bukti akal tentang kewujudan Allah melalui penentuan alam, melalui penciptaan pelbagai bangsa manusia. Seperti yang kita tahu, di dunia ini terdapat pelbagai bangsa. Okey, jadi saya datangkan ayat Al-Quran daripada surah Al-Hujurat ayat ke-13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Yang bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu saling kenal mengenali dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Jadi firman Allah di dalam surah Al-Hujurat ni menjelaskan bahawa setiap manusia diciptakan dalam pelbagai bangsa dan tujuannya adalah untuk kita saling mengenal dan beramah mesra antara satu sama lain. Seperti yang kita dapat lihat di Malaysia sahaja dah ada 3 bangsa utama, iaitu Melayu, Cina dan India. Jadi kita mestilah menyeratkan perpaduan di antara bangsa-bangsa ini untuk menjayakan firman Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13 ini. Seterusnya adalah pendekatan ulama dalam membuktikan kewujudan Allah. Jadi, para ulama sepanjang zaman ini mereka menggunakan pendekatan Al-Quran dalam metodologi akidah melalui beberapa cara. Jadi, cara yang mereka lakukan adalah yang pertama, mentadabbur Al-Quran. Mentadabbur Al-Quran di sini maksudnya mereka mengkaji dan memahami maksud-maksud di sebalik ayat-ayat Al-Quran yang indah ini. Dan yang kedua, memikirkan asar atau kesan daripada ciptaan Allah seperti proses kejadian manusia. Kerana apa? Kerana setiap yang berlaku di dalam dunia ini pasti ada sebab dan kesannya. Seterusnya kita pergi kepada metodologi yang terakhir, iaitu membentangkan akidah benar dan mengisbatkan kebenarannya. Sesuatu kepercayaan, pegangan dan akidah yang benar untuk manusia ini telah dijelaskan dan ditegaskan di dalam Al-Quran. Pembuktian terhadap kesahihan pegangan akidah tersebut telah dibuktikan dalam Al-Quran sama ada secara logik akal atau realiti Al-Quran. Jadi perkara ini sekaligus mencabar orang kafir setiap kali konsep akidah terhadap keesaan Allah dan sifat Allah yang sempurna ini dibincangkan dan dibentangkan dalam kalangan masyarakat. Jadi, untuk membuktikan lagi keesaan Allah ini, saya hadirkan firman Allah di dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Tuhan yang Maha Esa. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Ia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
Jadi, di dalam surah Al-Ikhlas ini telah menjelaskan dengan terang lagikan bersuluh yang menunjukkan kewujudan Allah yang Maha Esa tanpa wujudnya Tuhan yang lain di alam ini. Surah ini juga membantah dakwaan orang kafir yang mengatakan bahawa Allah itu mempunyai anak dan segala dakwaan yang memesongkan akidah manusia. Saya bawakan contoh agama Kristian yang mengatakan bahawa Nabi Isa itu adalah anak kepada Allah. Jadi, dakwaan ini telah dibantah di dalam surah Al-Ikhlas yang mengatakan bahawa Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi dengan berakhirnya tiga metodologi itu tadi, maka berakhirlah perbincangan saya pada hari ini. Jadi kesimpulannya, dalam usaha untuk memantapkan dan mengukuhkan keimanan seseorang Muslim itu, terbuktilah bahawa kandungan Al-Quran yang menggunakan pendekatan yang menyentuh hati, logik dan rasional serta kisah-kisah pengajaran para umat terdahulu ini berjaya menguatkan pegangan akidah Muslim. Pendekatan-pendekatan ini membantu individu untuk memahami dan menghayati akidah dengan mendalam serta mengaplikasikan dalam kehidupan seharian. Dengan demikian, keimanan seseorang dapat diperkuat dan diperkukuh yang mana menjadikan mereka lebih teguh dalam menghadapi cabaran serta membentuk karakter yang berakhlak mulia dan beriman. Itu sahajalah pembentangan saya berkaitan dengan tajuk metodologi Al-Quran dalam memperkuat dan memperkukuhkan iman seseorang Muslim itu. Jadi saya mengharapkan apa yang telah disampaikan dan telah dibentangkan dapat difahami dengan mudah. Itu sahaja daripada saya. Syukran jazilan. Ma'assalamah wa ilal liqa'.